Khusus kali ini untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita, ya, Ji. Kita bersama tetamu iaitu Dr. S. Natisen selaku Timbalan Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Perguruan Tun Hussein On. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, Doktor. Jadi dalam usaha kita memartabatkan bahasa kebangsaan, ya, Doktor, kita sering menghadapi pelbagai cabaran. Jadi apakah cabaran-cabaran tersebut dan bagaimana cara untuk kita menghadapi cabaran itu? Saya kira sejak bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sentiasa menghadapi pelbagai cabaran. Dan cabaran itu mungkin berubah dari zaman ke zaman lah. Sekarang saya nampak cabaran itu adalah dari segi krisis keyakinan. Kebanyakan rakyat Malaysia ini, termasuk orang Melayu sendiri, agak kurang yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu, bahasa intelektual dan sebagainya. Itu kira satu yang agak menduka-citakan lah pada masa ini. Jadi kita haraplah dengan program-program kesedaran yang dijalankan kita dapat meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat kita itu. Itu satu yang pertama. Mungkin ini berlaku kerana arus globalisasi yang berlaku di sepanjang di seluruh dunia lah. Bila disebut globalisasi itu kita berhubungkan dengan bahasa Inggris. Jadi ada pandangan mengatakan pengaruh bahasa Inggris telah memupuskan berbagai bahasa di dunia itu. Jadi kita tidak berharaplah keadaan itu berlaku di negara kita. Jadi kita perlulah bertahan terhadap arus gelombang globalisasi yang berlaku di sini. Jadi itu yang pertama lah. Saya kira lagi juga satu masalah ialah sikap masyarakat Malaysia ni yang tidak mencintai bahasa Melayu. Walaupun kita sudah merdeka 50 tahun, tapi cinta terhadap bahasa Melayu saya kira memang kurang lah. Dengan adanya saingan bahasa-bahasa lain. Jadi mungkin itu satu sebabnya kita dapat meningkatkan. Jadi boleh kita katakan di sini bahawa masalah tersebut bukan pada bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, tetapi kepada sikap kita yang menyebabkan bahasa itu hilang nilai-nilai sebenarnya. Betul lah. Mana-mana bahasa memang dia tidaklah lemah, cuma yang penuturnya yang lemah, penggunanya yang lemah, yang tidak mereka tidak yakin dengan bahasa itu sendiri, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu memang bahasa itu memang bahasa Melayu memang bahasa yang ilmu dah diterbuktikan tapi orang lah terpulang pada sikap orang itu yang kita mana enteng jadi pengamal, tidak pengamal itu yang penting. Bagaimana mereka menggunakan. Kalau kita perhatikan bagaimana penyalahgunaan berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia itu jadi mereka tak segan silu membuat kesalahan dalam bahasa Melayu dalam kalau tengok papan tanda, papan notis, banyak juga kesalahan yang berlaku itu. Jadi ini mungkin tidak ada kesedaran lah. Kalau di jalan raya misalnya, banyak juga papan tanda yang tak betul menepati bahasa itu. Beberapa tahun dah masih juga terpacak di situ kesalahan bahasa itu. Misalnya berbahaya, dalam bahasa Melayu tak ada berbahaya. Kita ada berbahaya. Siapa nak betulkan ini? Jadi sikap inilah. Jadi adakah pihak JKR ataupun pihak Dewan Bahasa Pustaka, siapa yang nak? Ya. Jadi Doktor, apakah usaha Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dalam untuk menyemarakkan rasa kecintaan penghayatan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan? Saya kira Dewan Bahasa sekarang diberi amanah mengikut akta baru yang di Akta Dewan Bahasa peruntukan 5, Dewan Bahasa diberi kuasa untuk menegur kesalahan bahasa yang berlaku. Jadi saya kira satu kejayaan yang baiklah bagi Dewan Bahasa sebagai badan yang amanahkan untuk menjaga maruah bahasa Melayu. Saya kira satu yang baguslah kita harap. Dan saya nampak juga ada kesannya. Jadi baru-baru ini saya nampak papan tanda pun sudah ada perubahan. Tidak lagi ada kesalahan bahasa. Jadi satu yang baik itu. Jadi kita harapkanlah Dewan Bahasa akan teruskan usaha itu. Bila kita nak sebut tentang soal kecintaan dalam bahasa Melayu itu, bila sebut bahasa Melayu untuk semua warga Malaysia, termasuklah orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Jadi kita perlulah ada program-program untuk orang bukan Melayu. Saya rasa bahawa orang Melayu dan juga orang bukan Melayu menjadi rakan kongsi dalam perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kita tak bolehlah mengetepikan orang bukan Melayu dalam arus perjuangan kita. Saya memang rasa terima kasih kepada Dewan Bahasa Melayu RTM kerana menjemput saya untuk membincangkan soal bahasa ini. Jadi ini satu petanda yang baik. Jadi orang-orang bukan Melayu juga turut sama dalam perjuangan. Mereka jadi rakan kongsi dalam perjuangan itu. Jadi tak boleh kita ketepikan mereka. Mereka perlu dilibatkan bersama. Jadi program-program itu perlulah disebarluaskan. Misalnya dalam akhbar berbahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Bagaimana kita nak mempopularkan ataupun mendekatkan masyarakat yang bukan Melayu dengan bahasa Melayu. Mungkin kita boleh adakan risalah ataupun sisipan dalam surat khabar Tamil dan juga yang berbahasa Tionghoa itu supaya orang dapat baca dan mengenali bahasa Melayu. Banyak
bahasa Melayu banyak keindahan, keunikannya. Jadi orang tak kenal. Tak kenal, tak cinta. Jadi kita perlulah usaha itu. Karena itu banyak program boleh buat. Kita adakan program-program Dewan Bahasa sasarannya untuk orang masyarakat Malaysia. Tapi siapa jadi penontonnya ataupun orang yang dapat ikut sama itu? Pengalaman saya bersama dalam beberapa program yang diajukan Dewan Bahasa, yang menjadi yang orang datang ialah orang-orang Melayu saja. Orang bukan Melayu kurang. Yang datang pun yang ada kena mengena soal bahasa lah. Macam saya orang yang terlibat dalam bahasa secara langsung. Jadi saya terlibat. Orang lain tidak ada. Jadi macam mana? Kita perlulah kalau mereka tidak datang ke program itu, kita bawa program kepada mereka tu. Bawa ke kawasan-kawasan. Macam rukun tetangga. Kalau kawasan rukun tetangga yang jadi kita boleh buat program di sana. Jadi kita kena membawa, mendekatkan orang-orang bukan Melayu dengan bahasa Melayu. Itu satu cara lah. Kalau tidak kita akan mereka seolah-olah dalam laluan yang lain. Kita dalam arus perdana, mereka tidak ada dalam arus perdana itu. Kita perlulah buat macam tu. Itu saya harapan saya lah kalau mungkin Dewan Bahasa boleh buat suatu untuk penghayatan itu tidak berlaku dalam sehari dua. Maka masa. Jadi kita perlulah mendedahkan. Saya kira bahasa Melayu satu antara bahasa yang agak unik dan menarik. Sebagai saya seorang pengkaji, jadi memang saya dah kaji memang menarik. Apa kurangnya dengan bahasa-bahasa lain? Setiap bahasa itu bahasa ada citranya, ada jati dirinya sendiri. Jadi bahasa Melayu ada jati dirinya sendiri. Jadi kita perlulah orang-orang di Malaysia ini mengenal bahasa Melayu dengan lebih dekat lagi. Itu harapan saya lah. Ya, Doktor. Dan juga ya kalau kita lihat bahasa-bahasa dunia yang banyak yang telah pupus beratus-ratus bahasa dunia yang telah pupus akibat oleh pengkolonialan bahasa lain ya, seperti bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, Perancis dan lain-lain lagi ya. Tetapi kita di sini, kita di Malaysia ini mampu lagi mengekalkan martabat bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan walaupun kemasukan penjajah seperti Belanda ya, seperti Jepun dan juga seperti juga British ya, yang juga bukan saja membawa bala tentera mereka dan pentadbiran ke sini, tetapi juga membawa budaya dan juga bahasa yang mereka gunakan ke tempat kita di sini. Jadi mungkin ada kekuatan di situ ya dalam kita mempertahankan bahasa ibunda kita di sini yang masih lagi boleh digunakan pakai sehingga sekarang, dan juga untuk memastikan bahawa bahasa Malaysia tidak akan pupus, malah akan berkembang sebagai bahasa ilmu dan juga salah satu bahasa terpenting di dunia. Saya kira bahasa Melayu sudah bertahan dengan arus gelombang pelbagai bahasa. Bahasa Melayu menerima pengaruh dari pelbagai bahasa. Sebelum bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa India, bahasa Cina, macam dia bertahan. Jadi saya kira bahasa Melayu ada ciri-ciri yang unik lah. Dia adalah bahasa yang fleksibel, yang boleh tahan dan dia mudah menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi dalam soal itu kita perlulah dan saya kira ahli bahasa sudah membuat usaha untuk memantapkan bahasa Melayu, perkembangan bahasa Melayu. Dia boleh menyesuaikan diri dengan keadaan baru itu. Jadi itu satu menarik bagi bahasa yang sudah lentur, jadi dia fleksibel. Dia boleh menghadapi pelbagai kesan daripada bahasa-bahasa lain. Tapi dari satu sudut yang lain ya, Doktor, kemudah lenturan bahasa kita ini tidakkah ia menyebabkan bahasa kita ini akan hilang identiti asalnya? Mana-mana bahasa mesti berkembang. Dia masihlah bahasa yang berevolusi. Dia tak boleh statik. Dia perlu menerima pengaruh-pengaruh baru ataupun kesan. Bahasa Melayu kalau dimantapkan, kita tak bolehlah hidup kalau masih nak pakai istilah yang diperkenalkan oleh Zaba, mungkin tak sesuai, kita perlulah ubah. Jadi yang bahasa itu sendiri berkembang. Bahasa Inggeris pun sama juga. Mana-mana bahasa berkembang mengikut arus perkembangan yang berlaku dalam dunia bahasa. Memang untuk kebaikan. Kita perlu mantapkan. Tak bolehlah kita katakan tidak boleh menerima pengaruh bahasa lain. Memang perlu dilakukan. Tidak boleh lakukan. Tidak boleh katakan bahasa Melayu akan hilang identiti. Bahasa Melayu memang sudah ada identiti. Sudah ada jati diri. Tak boleh dibuang lah. Memang itu kekal lah. Tak boleh dibuang lagi. Dan saya kira untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu ini sendiri bukan sekadar pada peringkat di peringkat IPT, bila kita dah besar-besar kan, barulah di peringkat pengajian tinggi barulah nak ditekankan dengan betapa pentingnya bahasa kebangsaan. Saya rasa patutnya dari segi akar umbi lagi, dari peringkat sekolah rendah lagi kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan. Kalau ikutkan sekarang pun dengan pembangunan yang cukup moden, dengan penggunaan telefon bimbit menyebabkan ramai dah pun menggunakan bahasa singkatan tanpa menggunakan bahasa Melayu yang standard. Jadi bahasa pertuturan pun dah menjadi bahasa rojak. Jadi bagaimana kita nak cuba kalau biasa dalam bahasa peribahasa melentur bulu biar dari rebungnya, di peringkat akar umbi lagi, Doktor. Jadi saya kira bukan saja di sekolah rendah, perlu dari tadika dulu. Kita perlu dari tadika dulu. Jadi kita perlulah
mendekatkan masyarakat Malaysia dengan bahasa Melayu. Jadi saya nampak ada aliran yang tidak memberi keutamaan. Di tadika, kalau kebanyakan orang tadika itu adalah aliran Inggeris ataupun aliran Mandarin ataupun sebagainya. Kita perlulah ubah itu. Saya kira sebagai warga Malaysia itu mereka perlu ada jati diri lah. Jadi mereka perlulah mengutamakan bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu. Dalam tadika, kalau dimulai dari tadika, mereka dah kenal keindahan dalam bahasa Melayu, mereka akan cuba mempelajari bahasa Melayu itu dengan lebih baik lagi. Nah, itu satu perjuangan lah yang perlu dilakukan. Jadi semua pihak terlibat, bukan saja pihak Dewan Bahasa Pustaka, kerajaan, pendidikan semata-mata. dan mungkin sini guru lah yang mainkan peranan penting. Dari kecil lagi mereka dah memberi keyakinan kepada pelajar-pelajar atau murid-muridnya untuk menguasai bahasa Melayu. Kita perlu bergerak pada zaman dulu ada macam-macam program yang dijalankan untuk menyemarakkan lagi bahasa Melayu, macam Minggu Bahasa Melayu. Mungkin kita perlu adakan Minggu Simpulan Bahasa misalnya yang boleh nampak terdapat mencungkil keindahan dalam simpulan bahasa. Kita tidak ada program macam itu. Macam sekarang dah lesu dah program-program macam itu. Jadi mungkin Kementerian Pelajaran perlulah meningkatkan program-program macam itu dari kecil lagi mereka dah kenal dengan keindahan dalam bahasa Melayu. Ya, betul. Kita banyakkan lagi aktiviti yang boleh menggalakkan penggunaan bahasa dalam pelbagai urusan kita seharian. Jadi ini soal tanggungjawab sebenarnya. Jadi dalam mengatakan tanggungjawab semua pihak, kita lazimnya meletakkan tanggungjawab di bahu pihak yang berwajib. Dalam kes ini mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka yang diberi mandat untuk menjaga dan cuma memelihara martabat bahasa Malaysia kita sebagai bahasa kebangsaan. Jadi bagaimana untuk menimbulkan sebenarnya perasaan tanggungjawab terhadap dalam setiap individu yang jadi warga negara Malaysia yang mengaku sebagai warga negara Malaysia yang sepatutnya menggunakan bahasa Malaysia sebagai pertuturan seharian. Kalau orang Malaysia tidak memartabatkan bahasa, siapa nak memartabatkan bahasa? Betul. Jadi bila kita sebut bangsa Malaysia, kita cakap tentang konsep bangsa Malaysia itu, yang jadi jati diri bagi bangsa Malaysia adalah bahasa Melayu. Itu jadi lambang nasional. Jadi saya kira bahasa Melayu jadi roh kepada bangsa Malaysia ni. Identitinya ialah bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan. Saya beri satu contoh, saya pernah mengunjung ke negara Australia. Bila saya pergi itu itulah ada sambutan Hari Kemerdekaan. Saya mengunjungi sebuah universiti. Pelajar-pelajar di sana menyambut Hari Kemerdekaan di sana. Dengan menyanyikan lagu negaraku, lagu-lagu patriotik dalam bahasa Melayu. Itu satu saya kagum dengan perbuatan itu. Jadi mereka di situ tidak nampak orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, mereka nampak bangsa Malaysia. Itu satu yang perkara menarik. Patut itu perlu diteladani, dicontohi oleh orang-orang lain. Jadi itu satu yang menarik. Saya memang kagum pelajar-pelajar dengan semangat itu, dan sepatu pula dihidangkan kuih Malaysia pula, ada nasi lemak lagi, macam-macam kuih. Itu nampak bangsa Malaysia itu bukan lagi orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India. Itu satu yang menarik. Jadi mereka menyempurnakan tanggungjawab mereka sebagai warga. Mereka juga tidak lupa untuk menyambut kemerdekaan Malaysia dan nyanyikan dengan penuh semangat lagu negaraku. Saya memang kagum. Dan kebetulan saya ada di situ, jadi nampak itu satu perkara yang menarik situlah. Jadi saya rasa itu perlu dilakukan. Jadi dalam soal itu memang semua orang bertanggung jawab. Jadi kita perlulah mempelajari bahawa kita lah siapa pengguna bahasa kebangsaan. Rakyat Malaysia tak adalah. Jadi kita mesti gunakan dengan baik, rasa megah. Jangan nak rasa malu-malu kan. Kita mesti rasa gah bila gunakan bahasa Melayu. Jadi kenapa kita rasa segan-segan untuk menggunakan? Kita perlu rasa bangga bila berbahasa Melayu. Jadi semua orang bertanggungjawab, bukan kerajaan ke, orang swasta. Mungkin ada juga yang ambil sikap nak tirikan bahasa Melayu. Itu perlu hilang. Jadi saya kira kita lah yang menjadi pendukung bahasa Melayu. Kalau tidak, siapa nak mendukung? Adakah orang lain akan mendukung? Kadang-kadang kita megah juga bila orang pendatang datang ke sini, mereka dah mempelajari bahasa Melayu dalam beberapa bulan saja boleh menguasai, boleh bercakap dengan bahasa Melayu. Orang di sini beberapa tahun dah duduk tapi tak boleh juga berbahasa Melayu dengan baik. Itu satu yang agak memalukan. Jadi kita perlulah ubah. Kita mesti rasa inilah bahasa saya tu. Kebanggaan. Bagaimana mesti megah dengan bahasa Melayu tu. Jadi tak adalah soal orang tak ada tanggung, mesti tak ada tanggungjawab tu. Ya, Doktor. Dan dalam bidang sosiolinguistik sendiri telah banyak menemui kajian yang mengukuhkan lagi pendapat bahawa bahasa itu tidak berdiri semata-mata atas dirinya sendiri. Bahasa itu adalah perwakilan bagi budaya, bagi peradaban masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin adakah sebenarnya aktiviti ataupun program yang dilangsungkan sebelum ini kurang berkesan kerana ianya menumpukan kepada bahasa semata-mata. Sebagai contoh mungkin
program-program seperti debat perbahasan yang menggunakan bahasa tetapi tidak disertakan dengan budaya, iaitu budaya Malaysia. Mungkin perlu ada penyesuaian bagi aktiviti dalam dan merangkumkan juga aspek-aspek kebudayaan dan juga nilai-nilai lain yang disertakan dengan bahasa tersebut. Saya kira saya setujulah bila disebut tentang bahasa itu merentasi semua bidang dalam budaya, dalam sastra, dalam apa juga aktiviti bahasa itu menjadi wahana ataupun saluran untuk berkomunikasi. Kita perlulah mungkin adakan aktiviti budaya, situ ialah wahananya lah bahasa Melayu. Jadi kita perlulah, kita hanya kalau mungkin orang mungkin kurang berminat untuk mengikuti aktiviti bahasa saja, mungkin kita ada budaya. Tapi di situ ada juga kita gunakan bahasa Melayu. Mungkin dalam budaya Malaysia misalnya banyak juga kita dapat tengah-tengah kita dapat memahami ya. Jadi kita perlulah merentasi berbagai bidang. Jangan hanya bahasa aktiviti bahasa sajalah. Saya kira Dewan Bahasa pernah membuat banyak program juga yang melibatkan budaya ya. Macam-macam lah boleh dibuat. Memang betul lah kita bahasa itu tak boleh berdiri dengan bahasa. Kita mesti meliputi pelbagai bidang ya. Termasuk budaya, sastra dan ekonomi ya dan sebagainya. Banyak boleh dibuat juga. Ya, memang betul. Dan Doktor, kalau ikutkan negara Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2020 nanti, dan adakah bahasa Melayu ini akan maju jika kita seluruh rakyat Malaysia daripada pemimpin negara hinggalah seluruh masyarakat sentiasa memperkasakan bahasa kebangsaan hingga menjadi satu bahasa utama di dunia? Mungkin Doktor boleh bagi pendapat? Kalau dari segi perangkat, bahasa Melayu menunjukkan bahasa yang keempat terbanyak digunakan di dunia. Lebih kurang 300 juta orang menuturkan bahasa Melayu. Itu satu kedudukan yang cukup baik itu. Cuma kita nak memperluas penggunaan bahasa Melayu itu. Kita perlulah ada banyak program untuk orang mengenali bahasa Melayu di dalam persidangan antarabangsa. Misalnya kita membentang kata-kata tentang bahasa Melayu, keindahan bahasa Melayu. Memang kalau orang-orang Barat memang berminat dengan bahasa Melayu. Kajian-kajian awal dilakukan oleh orang-orang Barat. Mereka memang kita menghormati mereka lah. Kita memang tabik kepada mereka. Mereka dah memulakan kajian. Sebelum kita mula, mereka dah mulakan. Jadi ramai juga berminat dengan bahasa Melayu. Memang di pasaran dunia itu kita boleh membawa mungkin satu pentas ialah kita peringkat ASEAN dulu. Macam mana kita gunakan bahasa Melayu, bahasa komunikasi, bahasa yang utama dalam perbincangan, dalam dialog dan sebagainya. Satu cara lah. Kemudian memang satu pernah ketika dulu kita wakil PBB berucap dalam bahasa Melayu. Semua orang mendengar bahasa Melayu pertama kali. Apa salahnya kalau kita gunakan bahasa Melayu? Mereka gunakan ahli bahasa untuk memahami apa. Jadi kita mesti rasa megah. Memang bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang cukup baik, baik. Jadi kita perlulah usahakan ke arah memberikan kedudukan yang tinggi itu kerana penuturnya sudah ada. Saya kira itu satu kaedah yang baik sebenarnya ya. Selalunya kita dengan sikap kita yang bertoleransi, bertolak ansur dan memberi kemudahan kepada orang lain khususnya kepada orang luar. Ini sikap kita lah, budaya kita yang banyak memberi ruang kepada orang lain ya. Jadi kita memberi kemudahan kepada orang lain. Jadi terbawa di dalam sikap bahasa kita sendiri, iaitu apabila ada orang lain tidak memahami bahasa Malaysia, maka kita secara otomatis menggunakan bahasa Inggeris. Jadi mungkin selepas ini ya, apabila adanya persidangan antarabangsa ya, ataupun mungkin seminar-seminar yang melibatkan wakil-wakil dari luar negara yang tidak memahami bahasa Malaysia, ya, jadi mungkin kita boleh berubah ya, daripada menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan mereka, kita masih lagi menggunakan bahasa Malaysia tetapi menggunakan penterjemah untuk menterjemahkan bahasa Malaysia dalam bahasa yang mereka fahami. Jadi mungkin ini boleh digunakan pakai dalam urusan kita di Malaysia sendiri ya, Doktor. Ya, memang benarlah itu perlu dilakukan. Kita perlu rasa bangga bila kita bercakap dalam bahasa Melayu. Mereka akan mungkin berusaha untuk mempelajari bahasa Melayu. Kita tengok kebanyakan negara itu mereka menggunakan bahasa ibunda mereka atau bahasa rasmi mereka. Macam orang Cina bercakap dalam bahasa Mandarin. Kalau orang Rusia juga pemimpin tidak menggunakan bahasa Inggeris. Kalau dikira dari perangkat, bahasa ini bukan dituturkan di seluruh dunia. Bahasa Perancis lebih utama lagi. Ya. Jadi tak bolehlah. Mungkin kalau di Timur Tengah bahasa Arab lah menjadi lingua franca di sana. Jadi kenapa kita nak menganatirikan bahasa Melayu, gunakan bahasa Inggeris untuk memudahkan orang lain. Ini di negara kita gunakan bahasa Melayu. Inilah bahasa kebangsaan. Jadi wadah ataupun jati diri bagi bangsa Malaysia. Jadi tak perlu kita perlulah anjakan paradigma. Kita perlu ada perubahan minda. Tak boleh kita ikut orang lain. Biar orang lain ikut kita. Kita gunakan kita
mulakan dengan macam cara itu. Jadi itu mungkin ada keberanian lah, kita perlu ada keberanian untuk mulakan perkara macam itulah. Suatu perkara yang baik saya kira. Kita perlu yakin dengan diri kita supaya orang lain dapat melihat keyakinan tersebut dan mereka juga akan turut yakin dengan kita. Itulah selalu kita yang perlu bawakan di sini. mulakan langkah Keyakinan bermula pertama, dalam diri kita. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. S. Nathiasen kerana sudi bersama kami dan diharapkan perbincangan kita dalam memperkasakan bahasa kebangsaan bersama Dr. S. Nathiasen, Timbalan Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Perguruan Tun Hussein On. Dan sentiasalah kita Ya, ingat memberi bahasa manfaat itu kepada jiwa kita. bangsa. Betul. Kita perlu rasa bangga dengan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dan selepas ini kita akan sekali lagi mengikuti laporan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Encik Helmi Abdullah di sana ya, yang telah pun bersedia sekarang. Silakan Encik Helmi. Hizri dan G. Di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca baik berterusan.